أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Radina billahi rabba, kami semua redha Allah Tuhan kami. Wabil Islami dina, kami semua redha Islam cara hidup kami. Wabi Muhammadin Rasulah, kami semua redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Hidup elok. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Pagi ni kita sambung kuliah kita. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita. Semoga Allah mengampunkan kita semua. Semoga Allah Ta'ala meridai kita semua. Amin. Kita sampai pada hadis yang ke-15. Kita menggunakan kitab hadis 40. Tentang amalan yang mudah namun pahalanya melimpah ruah. Tajuk dia tasbih, tahmid dan takbir selepas solat sebanyak 33 kali. Ini antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Nabi buat sehari 5 kali. Sebab sehari ada 5 waktu solat. Subuh Nabi buat, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Iaitu Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33 kali. Pahala dia lebih besar daripada orang yang bersedekah dan orang yang memerdekakan hamba tetapi tidak menyebutkan zikir ini. Maksudnya macam ni. Kalau ada satu orang Islam yang lain, dia bersedekah, dia memerdekakan hamba, tapi dia tak wirid lepas solat dengan zikir ini, maka orang yang berzikir dengan zikir ini lebih besar pahalanya daripada orang yang ibadah, bersedekah dan memerdekakan hamba tadi. Itu secara ringkas. Kita tengok kisah yang sangat masyhur hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna fuqara al-muhajirin ataw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu dhaba ahlu ad-duthuri bid-darajati al-'ula wan-na'im al-muqim wama dhak faqala alaihi salam wama dhak qalu يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة قال أبو صالح
Faraja'a fuqara'ul muhajirin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna fafa'alu mithlah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha'. Rawahu Muslim. Panjang hadis ni tapi kisahnya ialah, saya terus baca kisah dia. Daripada Abu Saleh, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sekumpulan orang-orang fakir, sahabat-sahabat fakir, sahabat-sahabat yang fakir di kalangan muhajirin, pergi jumpa Nabi. Semua miskin. Bawah daripada paras miskin, fakir. Pergi berjumpa Rasulullah. Cuba tengok apa yang mereka minta. Minta duit ke? Minta harta ke? Minta projek ke daripada Nabi. Sampai kepada Nabi, sekumpulan yang ramai ni, mereka pun kata, mengadu ke Nabi. Wahai Rasulullah, orang kaya di kalangan kami mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT dan pahala yang banyak. Nabi pun tanya, wa ma dzak? Macam mana tu? Apa kamu maksudkan? Qalu, mereka pun jawab, orang kaya di kalangan sahabat-sahabat semayang, kami pun semayang. Mereka berpuasa, kami berpuasa. Tapi bila mereka bersedekah, kami tak ada duit untuk bersedekah, ya Rasulullah. Bila mereka membebaskan hamba abdi dengan ganjaran yang cukup besar, kami tak ada duit untuk membebaskan hamba abdi, ya Rasulullah. Maka Nabi pun jawab, nak ada, aku ajarkan kepada kalian satu zikir yang kalau kalian amalkan, kalian boleh memintas mereka yang sebelum kalian, umat yang sebelum kalian, dan boleh memintas mereka yang di depan kalian. Dan tak ada siapa yang boleh jadi lebih baik daripada kalian kecuali orang yang mengamalkan zikir itu. Sahabat-sahabat yang fakir ni pun seronok. Mereka pun kata, bahkan kami nak, ya Rasulullah, amalan apa tu? Nabi pun jawab, tusabbihuna wa tukabbiru wa tahmadun. Kalian bertasbih, bertakbir, bertahmid tiap-tiap kali habis salat 33. No? Jangan bangun lagi. Habis semayang tu, kita ada wirid yang memang Nabi buat. Kita ada istighfar, kita ada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali selepas subuh dan maghrib. Dan kita ada ni, pagi ni kita belajar lagi zikir yang baru, iaitu Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Maka sahabat-sahabat yang fakir ni pun balik seronok. Mereka yang fakir ini, yang gaji 300, contoh gaji 300, keperluan 700, itu fakir. Pendapatan 1000, keperluan 2000. Keperluan 2000. Anak 6 orang apa semua. Tapi gaji hanya 1000 saja. Bukan untuk beli KFC, beli beg tangan mahal-mahal ni, untuk keperluan makan ni, uruskan anak-anak yang asas. Jadi itu fakir. Sahabat-sahabat yang fakir ini, tuan-tuan tengok, mereka memikirkan bagaimana untuk mulia di akhirat. Inilah kunci ketenangan dan kebahagiaan salafus salih, golongan yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidup mereka macam mana untuk menjadi mulia di sisi Allah. Hidup mereka macam mana nak bagi Nabi sayang. Tuan-tuan, kita pun sama. Dan satu lagi, jangan lupa,
mereka sentiasa berlumba macam mana nak menjadi lebih disayangi oleh Allah dan Rasulullah daripada dia tu. Daripada kumpulan itu. Yang ni sifat berlumba-lumba dalam melakukan kebaikan dan ibadah yang ada di dalam diri para sahabat. Kalau ada ustaz-ustaz yang rajin, boleh karang satu buku. Saya idea kan, ni idea kan. Karang satu buku. Buat buku untuk dibaca secara ringkas oleh buku yang orang kata tak tinggi sangat, buku untuk bacaan ringan, iaitu kisah-kisah perlumbaan sahabat dalam mendapatkan redha Allah dan dalam mendapatkan redha Rasulullah. Bagaimana para sahabat berlumba di antara satu sama lain. Ada banyak kisah. Berpuluh-puluh kisah, 30-40 kisah, buat dalam satu buku kecil je. Sangat bagus. Niat kerana Allah. Nak sebarkan ilmu kerana Allah. Karang buku tu, supaya orang baca, orang nampak, Masya Allah, para sahabat berlumba-lumba. Antaranya yang ni. Hadis ni boleh dimasukkan. Hadis yang kita baca pada pagi ini, boleh dimasukkan. Tengoklah bagaimana sahabat-sahabat yang fakir. Mereka tak minta duit ke Nabi. Walaupun Nabi boleh arahkan daripada Baitul Mal untuk diberikan itu dan ini. Sahabat-sahabat tak minta dengan Rasulullah. Kekayaan dunia. Sahabat duk termenung, yang menjadi kerisauan kepada sahabat ialah apabila mereka melihat sahabat lain melakukan korban, mereka tak ada duit. Bila tengok sahabat lain bagi orang miskin makan, mereka tak ada duit nak buat bagi orang miskin makan. Bila tengok sahabat lain membebaskan, memerdekakan orang, sahabat-sahabat fuqara ni dia tengok kan, mereka tak ada duit untuk buat benda tu. Maka itulah yang menjadi kedengkian dalam hati mereka, iaitu kedengkian yang dibenarkan, dengki untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Depa ni pun balik seronok beramal apa semua. Waktu tu tuan-tuan, ketika hadis ini diriwayatkan, Nabi belum ajak lagi yang ni. Maksudnya. Jadi depa ni pun seronok. Kemudian ada satu masa depa mai jumpa balik Nabi, depa kata, "Ya Rasulullah, mai mengadu lagi." Nabi tanya apa dia pula? Ni saya terjemahlah nak bagi sedap penceritaan dia kan. Tapi kita tak tambah-tambah, tak tokok tambah maklumat lah. Nabi tanya, ada apa? Dia kata, "Ya Rasulullah, orang kaya di kalangan sahabat-sahabat kami dengar fadilat zikir 33 yang Nabi beritahu itu. Mereka pun buat macam mana yang kami buat. Ya Rasulullah, macam mana ni? Lah ni, mereka menggunakan harta mereka untuk Allah, untuk agama Allah, menggunakan keseluruhan harta mereka untuk Islam, untuk membangunkan umat Islam, untuk tolong orang susah. Dan sekarang mereka pun amal zikir ni. Adakah sekarang mereka melebihi kami?" Ya, sekarang mereka melebihi kalian. Lepas tu Nabi pun jawab, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha." Wahai sahabat-sahabat sekalian, Nabi kata itu adalah kelebihan Allah yang Allah bagi kepada siapa-siapa yang Allah nak. Apa dia kelebihan tu? Fadlullah ni apa? Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Apakah kelebihan yang Allah bagi kepada orang yang nak tu? Iaitulah orang yang Allah berikan kekayaan dunia kepada dia. Allah letakkan kekayaan dunia duduk di tangan dia. Allah yang letak kekayaan dunia itu duduk di tangan dia, dan dia gunakan kekayaan itu kembali kepada Allah, kembali kepada agama, kembali kepada untuk menolong umat Islam yang lain menegakkan agama ini. Mana-mana orang Islam semayang 5 waktu pun semayang 5 waktu dengan baik, Quran pun baca, zikir sedekah pun sedekah, kebaikan lain pun dia buat, dia tambah dengan zikir ini. Dia tambah dengan zikir ini, maka orang kaya itu tidak dapat dipintas oleh si miskin lain yang juga banyak beribadah kepada Allah. Saya nak beritahu pagi ini, orang kaya yang bertakwa kepada Allah tetapi menggunakan harta dikembalikan kepada pemberinya, iaitu Allah, jalan Allah, maka dia lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah daripada seorang miskin bertakwa kepada Allah SWT. Yang ni kelebihan orang kaya. Maka dengarlah wahai semua orang kaya, tapi tak ramai orang kaya yang boleh bagi duit, yang senang bagi duit,
Betul. Ni pengalaman saya. Pengalaman saya. Nak jumpa orang kaya yang boleh bagi duit tunai, yang tu maksudnya kemuncak kebaikan dia. Yang senang mengalirkan duit tunai ke orang susah. Yang tu kemuncak kebaikan dia. Dekat 1,000, 2,000 tu biasalah tuan-tuan. Dengan 200, 300, 1,000, 2,000 tu, yang tu biasa kan. Ni hak bagi banyak ni. Sebab dia pun duit dia pun juta. Ada yang puluh-puluh juta. Tapi nak bagi 100,000 pun susah. Susah. Walaupun duit ada puluh juta. Susah nak keluar. 100,000 pun susah. Sebab apa? Sebab dia duk ingat duit tu main daripada dia. Dia tak tahu Allah ulang berpuluh-puluh kali. Yu'tihi man yasha. Aku yang pilih untuk bagi kat siapa. Bukan sebab dia. Sebab tu bila Allah nak bagi pengajaran, Allah tarik dan ranapkan harta seseorang sekelip mata. Sekelip mata aja dalam masa sebulan. Habis harta dia. Waktu tu baru dia termenung. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Allah yang pilih. Untuk Allah letakkan, amanahkan harta ni duduk dalam bank dia, di bawah jagaan dia. Apakah dia nak kembalikan kepada jalan Allah, kepada agama Allah, ataupun dia nak simpan, dia duk ingat duit dia yang usahakan. Jadi beruntung orang kaya. Kalau dia ibadah pun dia buat, dia orang kaya yang bertakwa dan harta dia digunakan untuk jalan Allah, dia lebih tinggi daripada seorang miskin yang juga bertakwa kepada Allah. So, walaupun orang kaya ni ramai dalam neraka. Ramai dalam neraka. Sebab apa? Sebab majoriti tak mampu untuk keluarkan duit tu. Dia lagi kaya, lagi berat. Lagi kaya, lagi susah nak bagi. Sebab tu ramai yang kaya dalam neraka. Ramai. Dan beruntunglah orang kaya yang diberikan hidayah oleh Allah, yang menginfakkan harta mereka kepada jalan Allah. Jadi sekadar tu dulu, insya-Allah. Semoga Allah SWT menjadikan kita di kalangan orang yang mendapat hidayah, bimbingan daripada Allah SWT. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Wahai Allah, kami mohon padamu ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan tayyibah. Wahai Allah, kami mohon kepadamu rezeki yang baik, yang halal. Wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, kami mohon kepadamu, terimalah semua amal yang kami buat, semua kebajikan yang kami buat selama ni. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.